Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat saya ucapkan kepada saudara-saudari yang menonton video ini. Saya, Yusni Yusof, akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya di dalam video ini untuk menerangkan kepada saudara-saudari tentang manfaat membaca kepada seseorang. Jadi video ini diterbitkan adalah bersempena dengan sambutan pemilihan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia pada tahun 2020. Memang benar, pada tahun ini Malaysia dan dunia mengalami satu suasana yang sukar disebabkan berlakunya pandemik COVID-19. Tapi pada masa yang sama, saudara dan saudari perlu mengetahui bahawa Kuala Lumpur, iaitu Ibu Kota Malaysia, telah pun dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia, iaitu sebuah kota yang menjadi role model ataupun contoh untuk membangunkan budaya membaca di seluruh dunia. Jadi di dalam siri video kali ini, kami akan menerangkan apakah manfaat-manfaat yang boleh didapati daripada membaca dan bagaimanakah manfaat ini sebenarnya sangat membantu untuk membangunkan potensi hidup seseorang. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ramai yang hanya menganggap amalan membaca ini lebih kepada keperluan di bangku persekolahan ataupun di pengajian tinggi. Tapi tidak mengaitkan bagaimana amalan membaca ini sebenarnya adalah satu proses yang boleh membantu kita meningkatkan potensi diri kita. Ya? Dan disebabkan kita hanya terperangkap dengan melihat amalan membaca sebagai satu keperluan di dunia akademik semata-mata, kita gagal untuk menjadikan budaya membaca itu sebagai satu amalan dan tabiat yang kita lakukan hari demi hari tanpa henti. Jadi menerusi video ini, saya dan sahabat-sahabat saya akan menerangkan apakah sebenarnya manfaat membaca dan bagaimana membaca ini akhirnya dapat membantu untuk memperkukuh daya intelek, memperkukuh daya spiritual dan juga memantapkan lagi kualiti emosi yang ada di dalam diri kita. Kita ikuti penerangan rakan-rakan saya, saudara Zul, saudari Amira dan juga saudari Nadia di dalam video ini selepas ini. Untuk penonton-penonton sekalian, banyak manfaat yang kita boleh dapati apabila kita membaca buku. Yang pertamanya, membaca ini dapat meningkatkan daya intelek. Anda tahu apakah itu golongan intelektual? Golongan intelektual merupakan golongan yang mengajar dan membimbing masyarakat. Dan ianya juga adalah golongan yang memikirkan idea untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, saya berikan kepada anda semua. Sekiranya kita membaca buku, kita akan mendapat segala maklumat dan segala ilmu. Dan segala ilmu dan maklumat itu akan diproses dalam pemikiran kita dan akhirnya akan memberi satu idea yang segar dan berjiwa tempatan. Kerana apa? Kerana dengan membaca ini, kita dapat menggunakan daya intelek ini di pelbagai situasi. Pertama, sekiranya kita ingin menyelesaikan masalah, kita ingin menjana idea baru dan kita ingin membantu untuk menyelesaikan beberapa isu di negara kita dan di sekeliling kita. Jadi, dengan membaca dapat merangsangkan pemikiran dengan ilmu yang kita peroleh dan ilmu itu juga dapat kita gunakan untuk mengajar dan membimbing masyarakat di sekeliling kita, sama ada pada tahap kanak-kanak maupun dewasa. Seperti mana yang saudara Dizol katakan, membaca dapat meningkatkan daya intelektual. Selain daripada itu, membaca juga dapat meningkatkan daya spiritual. Dalam Islam, kita dituntut untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran mempunyai banyak kandungan dan ilmu untuk kita lebih mendekatkan diri dengan agama. Malahan, wahyu pertama Nabi Muhammad SAW adalah Iqra', maka bacalah. Jadi, amatlah penting untuk kita sebagai umat Islam membaca Al-Quran supaya dapat menenangkan diri dan lebih mengenali Islam. Selain daripada itu, penganut agama lain juga perlu untuk membaca kitab agama mereka kerana dapat meningkatkan lebih banyak pengetahuan tentang agama mereka dan juga dapat meningkatkan rohani dalam diri serta dapat meningkatkan lagi daya spiritual dalam diri. Sebagai kesimpulannya adalah penting untuk kita membaca kitab agama supaya kita dapat tingkatkan daya spiritual serta dapat memahami lebih ajaran-ajaran agama di dalam kitab masing-masing
serta kita juga dapat menjalani kehidupan berpaksikan ajaran agama di dalam kitab masing-masing, juga supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Tahukah anda bagaimana amalan membaca ini boleh membina kekuatan empati dan emosi dalam diri kita? Mari kita ambil satu contoh karya sastra. Bagaimana penggunaan perkataan, pengolahan ayat, kepelbagaian watak, plot cerita dan konflik mampu untuk menarik pembaca ke dunia imajinasi dan bermain dengan emosi. Antara karya penulisan yang terulung seperti Ramli Awang Mursyid ataupun William Shakespeare yang banyak menekankan senario kemasyarakatan tentang sosiopolitik, sosioekonomi, pendidikan dan gaya hidup manusia. Di sinilah gabungan teknik penulisan dan mesej yang ingin disampaikan menjadi kunci untuk kita membangunkan emosi, untuk kita pupuk empati dalam diri, untuk kita memahami kepayahan dan menghargai kesusahan orang lain. Dan di sinilah manusia akan menjadi manusia yang berkualiti. Baik, saudara-saudari penonton video yang saya hormati, saudara-saudari sebelum ini telah pun mendengar apakah yang telah disampaikan oleh sahabat saya Zul, saudari Amira dan juga saudari Nadia tentang bagaimana sebenarnya amalan membaca ini membantu menyumbang kepada pembangunan daya intelektual, daya spiritual dan juga kualiti emosi di dalam diri kita sendiri. Ketiga-tiga aspek inilah yang menjadikan mengapa budaya membaca ini adalah satu amalan yang perlu dilakukan oleh diri kita sendiri dalam menjadi seorang insan yang lebih baik. Ya, ini adalah apa yang disebut sebagai the why factor ataupun faktor utama yang sewajarnya mendorong dan memotivasikan diri kita untuk terus menjadikan amalan membaca di dalam kehidupan. Tidak terpisah dengan amalan-amalan yang lain. Malah kita juga boleh menganggap amalan membaca ini adalah salah satu amalan yang sebenarnya akan menentukan atau mencarta kejayaan kehidupan kita pada hari ini dan juga esok. Sebagaimana yang saya sebutkan pada pendahuluan video ini, ramai di kalangan kita yang sebenarnya terperangkap dengan perspektif ataupun mindset yang sempit yang hanya mengaitkan budaya membaca ini sebagai satu keperluan di peringkat persekolahan mahupun di peringkat pengajian tinggi. Namun, hakikatnya membaca ini sebenarnya adalah satu amalan yang akan menentukan perlakuan kita, cara kita bertindak, cara kita membuat keputusan, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang lebih penting, cara kita melihat perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Kerana melalui membaca, kita akan mendapat banyak maklumat dan juga ilmu yang akan mempengaruhi cara kita berfikir dan seterusnya membantu untuk kita menjadi seorang yang lebih efektif di dalam kehidupan kita. Hai, saya Nadia. Saya sangat berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Amira dan saya berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, saya Aiman. Saya sangat bangga kerana Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, nama saya Hani Zahira. Jom meriahkan sambutan Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Aidil. Mari kita sama-sama meriahkan sambutan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. #KL Baca.